Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Islam tahun 6. Tajuk kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Ustazah Kalsum binti Atan. Detik terakhir kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Safar tahun ke-11 Hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melantik Usamah bin Zaid menjadi pemimpin kepada angkatan tentera bagi mempertahankan kesucian agama Islam di Palestin. Setibanya Usamah dan angkatan tenteranya di Al-Darf, mereka mendapat berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditimpa sakit. Baginda ditimpa sakit pada penghujung bulan Safar tahun ke-11 Hijrah setelah baginda pulang dari menziarahi tanah perkuburan Baqi'. Baginda ditimpa sakit kepala dan demam teruk. Sakit baginda berterusan selama beberapa hari. Apabila keadaan semakin tenat, baginda meminta izin daripada para isteri baginda untuk berada di rumah Aisyah binti Abu Bakar. Baginda dipapah oleh Ali bin Abu Talib dan Al-Fadlu bin Abbas ketika berjalan menuju ke rumah Aisyah. Para sahabat sangat sedih melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sakit. Baginda tampil berucap di khalayak ramai dan membayangkan bahawa baginda akan wafat tidak lama lagi. Baginda juga meminta para sahabat daripada golongan Muhajirin agar berbuat baik dengan orang-orang Ansar. Walaupun baginda sakit, baginda tetap menunaikan solat berjemaah di masjid. Apabila keadaan Nabi semakin lemah, baginda meminta Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam solat menggantikan baginda. Pada 12 Rabiul Awal, ketika para sahabat sedang menunaikan solat subuh berjemaah, baginda menyelak tirai pintu rumah Aisyah dan melihat ke arah mereka sambil tersenyum. Perbuatan Nabi ini disedari oleh ramai orang dan mereka gembira kerana menyangka baginda sudah sihat dan akan menjadi imam. Keadaan baginda semakin tenat. Baginda memanggil anaknya Fatimah, cucu-cucu dan para isteri baginda untuk memberi pesanan. Baginda memberi pesanan berulang kali kepada umatnya agar memelihara solat. Ketika hampir sangat kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Rahman datang bertemu baginda dengan membawa kayu siwak. Baginda memberikan isyarat kepada Aisyah bahawa baginda hendak bersiwak. Pada ketika itu, baginda berada di pangkuan Aisyah. Sejurus kemudian, wafatlah baginda ketika berusia 63 tahun. Ringkasan reaksi para sahabat terhadap berita kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suasana di Madinah diselubungi rasa pilu apabila berita kewafatan Nabi tersebar. Para sahabat sangat sedih dan berduka cita menerima berita kewafatan baginda. Apabila mendengar berita tersebut, Abu Bakar bergegas ke rumah Aisyah dan masuk ke dalamnya tanpa berkata sepatah pun kepada orang ramai.
Beliau melihat sendiri jenazah baginda lalu menangis kesedihan atas pemergian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikasihinya. Beliau mencium wajah baginda lalu keluar menemui para sahabat dan mengesahkan berita kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menenangkan Umar yang kelihatan begitu terperanjat dan sukar mempercayai berita kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar berucap kepada kaum muslimin, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup. Kemudian beliau membacakan surah Ali Imran ayat ke-144. Beberapa orang sahabat menguruskan jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenazah baginda dimandikan dan dikafankan. Seterusnya disembahyangkan secara berperingkat oleh kaum muslimin. Akhirnya baginda dimakamkan di tempat baginda wafat, iaitu di rumah Aisyah. Kesan daripada peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, keimanan para sahabat terhadap Allah yang Maha Kekal dan Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah semakin kukuh. Umat Islam terus berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Umat Islam bersatu hati dan semakin mengukuhkan strategi dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seterusnya, sistem syura diteruskan dalam pemerintahan. Iktibar daripada peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, meyakini Allah bersifat kekal, tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Kedua, Nabi sangat sayang umatnya dan berpesan agar memelihara solat. Ketiga, kita mesti berusaha menjadi sahabat yang baik, nasihat menasihati dan sentiasa bersedia membantu rakan dalam perkara kebaikan. Keempat, kehebatan seseorang dinilai dari keimanannya, bukan dari harta benda dan usianya. Sebagai rumusan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir diutuskan oleh Allah kepada manusia. Selepas kewafatan Nabi, tugas menyebarkan dakwah Islam menjadi tanggungjawab kita semua. Rujukan buku teks Pendidikan Islam tahun 6, muka surat 163 hingga 168. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.